continuity. Continuity ni maksud dia keselanjaran ya. Keselanjaran. Ambil contoh lah. Kalau kita ada graf X dan Y. Kalau kita ada graf, dia berterusan je. Ini dipanggil continuity ni. Dia bersambung. Satu lagi keadaan, kalau kita ada graf, okay, mula-mula graf kita di sini. Okay, katakan nilai dia 3 lah. Kemudian dia bersambung dengan di atas. Ini contoh discontinuous. Discontinuous. Maknanya, kalau katakan kita berjalan lah daripada sini, berjalan sampai ke hujung tanpa ada halangan, kita boleh terus, itu maksud dia continuous. Kalau yang macam ni dia panggil discontinuous, sebab bila kita berjalan kat sini kan, kita jalan, kita tak boleh sampai ke hujung ni sebab dia ada halangan, dia dah terputus. Ini dia panggil discontinuous. Ni daripada graf kita nampak lah. Okay? Jadi kalau dari segi pengiraan, bagaimana cara kita nak tunjukkan function yang kita ada tu, kita boleh panggil dia sebagai, dia adalah continuous daripada mana ke mana. Kita bagaimana cara nak tunjukkan. Kalau daripada graf, kita nampak mudah. Okay? Jadi kalau kita tengok nota, ni saya cerita tadi, macam ni kan, walaupun kita nampak kita boleh terus, tetapi nilai ni, ini adalah nilai ni tak termasuk, nilai tak termasuk, ini open interval ni. Maksud dia walaupun kita nampak macam bersambung, tapi disebabkan dia terputus pada satu nilai. Okey, pada satu nilai. Istilah dia panggil undefined lah. Maksudnya nilai Y tu tak ada. Undefined. Ini yang dipanggil discontinuous. Okey. Ini contoh yang saya bagi tadi. Okey. This does not exist. Sebab nilai kiri, kita dah belajar limit. Does not exist ni sebab limit kiri dengan kanan tak sama. Okey, discontinuous. Dan seterusnya lah. Okey, kita nak tengok bagaimana kita nak show dari segi pengiraan, bagaimana kita nak show setiap function yang diberi itu, katakan a function y ataupun a function fx is continuous at x equals to c. Maksudnya graf kita akan bersambung pada x sama dengan nilai c. Jadi bagaimana kita nak tunjukkan dari segi pengiraan. Okey, jadi kita kena ikut step ni lah. Yang pertama kita kena tunjukkan fc adalah exist. Maksudnya bila kita kira gantikan nilai c dalam function, kita nampak nombor dia. Okay, ini istilah yang lebih tepat, bukan exist ni. Istilah lebih tepat kita guna define. Define. Maksudnya bila kita ganti nilai, kita nampak nombor dia. Itu dia panggil define. Itu syarat yang pertama. Kalau kita nak tunjukkan fx is continuous at x equals to c. Syarat yang pertama mesti kita ganti nilai, nampak nilai y dia. Ataupun define. Kemudian bila syarat yang pertama cukup, maka baru kita teruskan syarat yang kedua. Kalau katakan syarat yang pertama ni tak lepas, kita tak boleh teruskan syarat yang kedua. Terus kita bagi tahu discontinuous. Okay? So dia kena mula daripada yang pertama. Kemudian bila lepas yang pertama, baru kita buat yang sebelah kiri pula. Sebelah yang kedua pula. Second step. Kita kena tunjukkan limit x approaches c fx exists. Ini kita dah belajar. Kalau kita nak tunjukkan wujud, kita mesti tunjukkan limit x approaches c from the left. Dia mesti sama dengan limit x approaches c from the right. Okay? Ini step ni kita nak tunjukkan exist, tapi tak semudah tu. Kita kena tengok nilai kiri kanan adakah dia sama. Kalau sama, maka syarat kedua ni lepas. Tetapi kalau kita cukup syarat pertama dan kedua saja, kita tak boleh namakan dia continuous. Kita kena teruskan syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga ni, adakah syarat yang pertama ni, jawapan yang pertama ni, adakah jawapan yang pertama ni dia sama dengan jawapan yang kedua? Syarat ketiga mudah. Adakah jawapan yang pertama ni sama dengan jawapan yang kedua? Kalau sama, semua step ni dipatuhi, maka kita boleh buat kesimpulan therefore fx is continuous at x equals to c. Jadi kalau kita nak show, 3 syarat ni mesti ada. Okey, contoh 31. Ini kalau kita baca daripada graf lah. Kalau kita baca daripada graf, kita nak determine the continuity at x equals to 0.
Itu yang pertama. Maksudnya kita nak tentukan adakah fx kita ni continuous pada x sama dengan kosong. Soalan yang pertama. Jadi kalau kita nak check continuity at equals to 0, kita tengok balik syarat yang pertama tadi. Syarat yang pertama, kita tengok ada tak nilai f0. Nilai y ketika x sama dengan 0. Bila x sama dengan 0, maka kita boleh ambil ini. Ni x sama dengan 0, yang hitam ni. Maksudnya nilai y dia sama dengan 1. Bila sama dengan 1, maka ini maksudnya fx is defined. Kita nampak je nombor define. Kalau kita dapat 1/0, 1/0, itu dia panggil undefined. Ataupun kita dapat jawapan square root of negative, itu pun termasuk dalam undefined. Okay? Jadi define ni syarat pertama, kita bila masukkan nilai 0, kita boleh tahu nilai y itu berapa. Okay? Bila syarat pertama lepas, kita tengok syarat yang kedua pula. Syarat yang kedua, kita kena tengok limit x approaches to 0 from the left. Kita tengok daripada graf. Kita tengok graf, kalau 0 sebelah kiri, maka kita akan ambil bacaan ni. Bacaan ni. So dia hampir kepada nilai 0. Kemudian kita tengok pula limit x approaches 0 from the right. From the right. Okay, kita ambil yang kanan ni, maka bacaan dia adalah 1. Okay. Jadi kalau dekat sini, sepatutnya syarat yang kedua, kita kena lihat limit x approaches 0 exist ataupun tidak. Sekarang ni, kiri dan kanan tak sama, so does not exist. Maka bila syarat kedua tidak dipenuhi, terus kita buat kesimpulan. Therefore, fx is discontinuous at x equal to 0. Okey tak setakat ni? Faham ke? Faham saya. Ini soalan yang pertama. Kemudian kita nak check pula untuk yang kedua ni pula. Ketika x sama dengan 1. Ketika x sama dengan 1. Ini kita uji pula untuk ketika x sama dengan 1. Okey, yang pertama kita lihat berapa nilai y bila x sama dengan 1. X sama dengan 1, kita ambil yang hitam ni. So bacaan y dia 2. Bila 2, in bracket, maksud dia f1 ni define. Syarat yang pertama, mesti nampak nombor y dia, nilai y dia. Itu syarat yang pertama. Maka syarat, kita teruskan syarat yang kedua. Syarat yang kedua, kita kena tengok limit x approaches 1 from the left. Kita tengok 1 kiri berapa nilai dia? 1 kiri, ni dia sama dengan nilai 1. Fx sama dengan 1. Kita lihat pula limit x approaches 1 from the right. From the right. From the right, sama juga. Ini hampir kepada nilai 1. Maka syarat yang kedua lepas limit x approaches 1 fx equals to 1. Ataupun kalau kita nak buat in bracket exist. Okay, jadi syarat pertama lepas, syarat yang kedua pun lepas. Tapi kita jangan terus buat kesimpulan, continuous. Kita tengok syarat yang kedua, syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, kita kena tengok jawapan yang pertama, adakah sama dengan jawapan yang kedua? Sama ke tak sama? Sama ke tak sama? F1 kita 2. Tapi jawapan yang kedua sama dengan 1. So not equal. Okay. Bila syarat yang ketiga ni tak lepas, maka dia pun termasuk therefore fx is continuous at x equals to 1. Means dia discontinuous ke? Discontinuous. Okay, faham? Kalau kita tengok, kalau tadi saya dah bagi tahu, kalau kita nak check, cuba kita berjalan di sini, dia mesti tersangkut dekat sini. Sebab ini ibarat macam lubang dah ni. So dia tak boleh lepas ke sini. Itu yang dipanggil discontinuous. Dia sepatutnya bila dia berjalan, dia kena boleh terus sampai ke ujung ni. Masalahnya tak boleh. Ada lubang kat sini. So dia tak boleh terus ke sini. Ini yang dipanggil discontinuous.
Dari segi pengiraan kita gunakan 1, 2, 3. Okey? Okey, kita tengok contoh yang ketiga ni. Untuk X sama dengan 2 kita nak uji. Betul tak? Kalau dari segi gambar rajah, kita tengok dia macam continuous. Sebab kalau kita ni tak ada pun nombor yang terputus. So sepatutnya jawapan dia adalah continuous. Kita cek dengan cara syarat tadi. Yang pertama, kita ambil nilai F2. Kita ambil nilai F2. Bila X sama dengan 2, Y kita 2. Ni, 2 ni. So jawapan dia 2. Bila nampak je nombor, maka takrifan dia adalah define. Fx is defined. Sebab kita nampak nombor dia. Yang tak nampak kalau macam tadi, square root of negative ataupun 1/0. Ini tak ada. Ini dia kategori sebagai undefined. Okay. Kalau katakan syarat yang pertama ni, kita dapat dia nilai macam ni, undefined. Maka tak payah teruskan yang kedua, yang ketiga tak payah. Terus kita bagi tahu discontinuous. Okay. Dia mesti ikut step by step. So yang kedua. Yang kedua kita kena tengok limit X approaches to from the left. Daripada gambar rajah, 2 kiri kita nampak nilai dia macam 1.9. 1.9. Tapi kita bundarkan dia sama dengan 2. Sama juga limit X approaches to from the right. Okey, kita tengok 2 dia seolah macam 1.9 juga. So jawapan dia 2. Maka kita boleh buat kesimpulan limit X approaches to Fx equals to 2. Okay? Ataupun dalam kurungan kita boleh in bracket exist. Bila kita nampak nilai, maka ini dipanggil exist. Kalau kita bincang limit, istilah dia exist. Kalau kita bincang function, istilah dia define. So, jangan salah guna istilah. Okay? Kalau kita nak bincang exist ataupun does not exist, itu kalau kita bincang limit. Kalau bincang nombor, define ataupun undefined. Macam ni lah. Ini saya namakan dia sebagai undefined sebab ini adalah function. Kita ganti nilai je, F2. Ni kalau kita bincang function, istilah dia define ataupun undefined. Kalau bincang limit, istilah dia adalah exist. Kalau nampak nombor dia sama, exist. Kalau berbeza, does not exist. Okey, ini syarat yang kedua. So syarat pertama lepas, syarat yang kedua lepas. Kita tengok syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, kita tengok jawapan yang pertama, F2. Adakah sama dengan jawapan yang kedua? Jawapan yang kedua. Yang pertama, 2. Okey, settle. Yang kedua, 2 juga. Maka dia sama. Bila syarat pertama, kedua, ketiga dipenuhi, maka kita boleh buat kesimpulan therefore Fx is continuous at x equals to 2. Okey, ini kalau kita baca daripada graf. Kalau daripada graf kita bayangkan kalau kita bergerak ada tak kita terputus ataupun ada lubang kat sini. Kalau ada lubang discontinuous. Kalau macam ni dia boleh terus sampai ke sini. Itu maksud dia continuous. Okey, ini dalam bentuk ini jawapan yang kita buat tadi. Okey, kita tengok soalan 32. Soalan 32. Kita dah beri function determine whether fx is continuous at the given point. Maksudnya yang ni lah. Maksudnya kita nak uji adakah function kita ni continuous pada titik ni. Maksudnya bila kita lukis graf, bila saya lukis graf, pada titik 1 ni adakah graf kita ni berterusan? Kalau berterusan kita panggil dia continuous. Okay, tapi nak lukis graf ni payahlah ni. So kita buat pengiraan. Yes, ada jawapan dia. Okey, jadi kita tengok jawapan dia pada X sama dengan 2. Jadi ingat step yang pertama kita kena tunjukkan F1 ni. Berapa nilai dia? So kita gantilah. Ganti 1 tambah 1 bahagi dengan 2 tolak 1 tolak 3. Kita nak tengok ada tak jawapan dia? 2 per negatif 2 macam ni. 2 per negatif 2. So jawapan dia negatif 1. Bila negatif 1, maksud dia fx is defined. So define. Define ni sebab saya nampak nombor dia. Kita boleh kira nombor dia tu. Itu maksud dia define. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua. Memang kita punya target nak tunjukkan ini exist ke ataupun tidak. So kita kena ambil kira limit x approaches 1 from the left. Kita gantikan. Kalau kita ganti
jawapan dia sama, kita akan dapat, ni saya ringkaskan ni, dapatlah sama 2 per negatif 2, nilai dia negatif 1. Kemudian kira pula untuk limit x approaches 1 from the right. Okay, kira juga macam ni, kira jawapan dia negatif 1 juga. Okay. Tapi kita bukan nak tengok kiri kanan ni, kita nak tengok adakah nilai dia sama. Bila nilai dia sama, maka syarat yang kedua ni lepas. Okay. Maksudnya syarat yang kedua ni kita nak lihat, kalau sama maka limit x approaches 1 fx equals to negative 1. Maka ini kalau saya nak tulis in bracket exists. Nampak je nombor exists. Okey, jadi syarat yang pertama yang ni, satu define, syarat yang kedua exists. Kemudian syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga. Kita nak tengok adakah jawapan syarat pertama sama dengan jawapan syarat yang kedua. Yang pertama tadi adalah negatif 1. Syarat yang kedua nilai dia negatif 1. Sama. Bila sama maka kita boleh buat kesimpulan. Continuous. Okay, maka kita boleh buat kesimpulan fx is continuous at x equals to 1. Okay, boleh saya labelkan balik. Ini step yang pertama, yang ini step yang kedua. Step yang kedua tujuan kita nak dapatkan ini. Kemudian step yang ketiga, pastikan 1, 2, 3 mesti ikut syarat dia. Kemudian baru buat kesimpulan. Untuk soalan ni pula, okay, kita ada 3 function. Jadi ikut je syarat. Yang pertama kita mesti nilaikan ni sebab dia nak bincang pada x sama dengan 1. Syarat yang pertama, kita tengok nilai F1. F1 ni kita akan tengok mana nilai yang sama dengan 1. Jangan salah pilih function. Jangan pilih function yang kedua. Sebab dia tak ada sama dengan 1. Mesti ambil function yang ketiga. So jawapan dia 1 tolak 1, 0. Selalunya dah dapat 0 bagi tahu. Ini adalah syarat yang pertama define. Selalunya tulis ikut cara penulisan saya ni. Kemudian yang kedua, target kita yang ni. Kita nak tengok adakah limit kiri kanan ni sama. Kita tengok limit x approaches 1 from the right. Maksudnya kita refer pada x more than 1. Tengok. X more than 1 ni. Maka function kita adalah 2x tolak 1. Ni. Bila kita dah pilih function, maka kita gantikan nilai 1. Nilai 1. Dapatlah nilai dia sama dengan 1. Kemudian teruskan lagi. Limit x approaches 1 from the left. Okay, maksudnya less than 1. Less than 1. Pilih function yang ketiga. Dah pilih function, masukkan nilai 1. 0. Okay. Kemudian berdasarkan di sini, maka limit x approaches 1 fx does not exist. Tak sama. Maka bila tak sama, syarat yang kedua tak lepas. Bila tak lepas, tak payah teruskan syarat yang ketiga. Terus kita buat kesimpulan. Okay, ini syarat. Okay. Terus kita buat kesimpulan. Therefore fx is discontinuous. Continuous. Di mana? Bagi tahu. Dx at x equals to 1. Okay. Jangan bagi tahu continuous sebab continuous ni dia macam ni. Kita ni mungkin graf kita ni dia berterusan sampailah mungkin nilai 10 contoh 10. Okey. Soalan nak bincang pada nilai 1. Mungkin dia terputus pada tengah-tengah ni. Okay. Itu yang kita kena nyatakan. Continuous tu di mana? Discontinuous pada nilai 1. Okay, sebab dia terputus. Determine the value of x. Okay, kita nak cari berapa nilai x where fx is discontinuous. Kadang-kadang kita akan jumpa soalan dia macam ni. Discontinuous. Okay. Discontinuous. Jadi sekarang ni kalau kita nampak soalan kita ni dalam bentuk fraction, maka kita kena ambil bila digunakan syarat discontinuous, bila fraction kita mesti ambil denominator samakan dengan kosong. Ni kalau kita ni kalau bincang ni maksud dia kita boleh ambil denominator equals to 0. Discontinuous. Maka discontinuous at x equals to 2.
Macam ni lah. Kan? So x tu dah settle dah. Kemudian if fx is continuous at any point, define the new function fx. Dia bagi tahu graf kita ni discontinuous pada 2. Kemudian kita nak nyatakan fx continuous di mana? Okay, untuk function yang baru. So fx is not defined at equals to 2, betul lah. Sebab dia denominator sama dengan kosong, maka graf ni tak wujud. F2 does not exist. Okay, sama lah cerita dia ni. Okay, sama cerita ni. Kalau ikut syarat di continuous, kita mesti guna syarat yang pertama. Kalau bincang pada 2, kita ambillah nilai F2. Tetapi tak ada jawapan. Okay, kalau kita ganti 2, so 4 tambah 2 tolak 6 per X ataupun 2 tolak 2, 0/0. Kan, 0/0. Ni dapat 0/0. Nanti kamu kira lah, 0/0. Okay, tapi akhirnya nanti not defined at equals to. Maksudnya tak ada nilai y ketika X sama dengan 2. Not defined ataupun sama dengan undefined ini. Undefined. Okay. Bila syarat pertama tak lepas, kan, maka terus kita buat kesimpulan discontinuous at equals to 2. Ini kalau kita nak kaitkan, kita nak bincang discontinuous. Kan? So syarat pertama tak lepas. Okey, kemudian soalan yang kedua, kita nak dapatkan new function. Bagaimana? Okey, asalnya macam ni. Bila kita ganti nilai tadi, kita dapat nilai dia adalah 0/0. So kita akan factorize or multiply by conjugate. Bila kita factorize, rupanya function yang baru tu yang ni. Function yang baru kita yang ni. Function yang baru kita. Limit x approaches to. Okay, jadi function baru kita akan mulakan daripada sinilah. Fx sama dengan 5. Fx sama dengan x tambah 3. Okay. So kita akan kira yang pertama, bila ganti F2, dapatlah 2 tambah 3. 5. So ini adalah syarat define. Fx is defined. Syarat yang kedua, limit x approaches to. Ini tak payah kita tengok kiri kanan. Sebab dah ada ni. X tambah 3, jawapan dia 5. Maka yang ketiga, syarat yang pertama sama dengan syarat yang kedua. Okey, maka betul lah ini adalah continuous at any point. Selepas kita simplify, baru dapat ini. Jawapan dia 5 discontinuous pada X sama dengan 2. Tengok contoh yang ke-34. Okey, kadang-kadang kita akan jumpa soalan yang macam ni. Dia bukan nak show continuous, dia dah bagi tahu dah. Tapi soalan dia diubah. Determine all values of the constant A and B. Maksudnya kita nak cari A dan B. Syarat dia, function is continuous. Kadang-kadang soalan dia gunakan syarat ni je. Function continuous. Okay, jadi kalau kita, tadi kita lihat tadi kita ada 3 syarat. 1, 2, 3. Ada 3 syarat. Kalau kita nak show, kita kena tunjukkan 3 syarat ni. Tapi kalau kita nak cari constant, kita akan tengok mana satu syarat yang sesuai. Okay, kalau yang macam ni macam ni, kita lebih mudah gunakan syarat yang kedua. Maksudnya kalau kita nak cari constant, pilih daripada 3 tu, pilih satu syarat yang sesuai dengan soalan supaya kita dapat nilai constant. Okey, jadi saya boleh gunakan untuk soalan yang macam ni, kita boleh gunakan syarat yang kedua. Syarat yang kedua maksudnya limit kiri sama dengan limit kanan. Okey, kita ada 2 sempadan pada nilai nanti 1 dan pada nilai 1. Jadi kita kena gunakan syarat yang kedua ni pada nilai nanti 1, kemudian pada nilai 1. Nilai sempadan dia. Okey. Okey, kita gunakan limit x approaches -1 from the left. Okey, kalau left maksudnya less than -1, maka pilih function ax tolak b.
samakan dengan limit x approaches -1 from the right. Ingat syarat yang kedua ni maksudnya limit kiri sama dengan limit kanan. Function dia kita rujuk kepada greater than -1 ni. Maka gunakan function ni. 2x kuasa 2 tambah 3x tambah b. Boleh? Ni saya letak buat ni. Okey. Tu yang pertama. Nanti kamu salin 2x kuasa 2 dan seterusnya. Okey, nanti gantikan, kita akan dapat persamaan yang pertama. Kemudian bila x sama dengan 1, kita ambil limit x approaches 1 from the left. Maksudnya less than 1. Less than 1, function dia yang ni. 2x kuasa 2 tambah 3ax tambah b. Samakan dengan limit x approaches 1 from the right. Kalau right maksudnya greater than 1. So 4. So selesaikan ni, kita dah ada 2 persamaan. Okay? Jadi kalau kita nak cari constant, sedangkan dalam soalan bagi tahu function is continuous, maka jangan guna 3-3 ni. 3-3 ni kita guna kalau nak show. Tapi kalau nak cari constant, pilih salah satu daripada sini. Kalau soalan yang macam ni, pilih nombor 2. Okay? Ni yang betulnya. Kiri, kanan. Okay. Ini tadi sebab tadi. Ini kiri, ini kanan. Okey, kiri tadi ni saya tulis balik. Function sebelah kiri less than -1 maksudnya yang ini asalnya adalah ni saya tulis balik ni. Limit x approaches -1 from the left. Saya ambil ax tolak b sama dengan limit x approaches -1 from the right. Maka kita refer pada more than -1. So ambil 2x kuasa 2 tambah 3ax tambah b. Okay. Kemudian step berikutnya selepas ni kita gantikan x ni dengan -1. Bila kita ganti dengan -1 kita akan dapat -a. -a tolak b. Ni, -a tolak b. So limit jangan tulis lagi dah sebab kita dah gunakan nilai tu. Untuk yang sebelah kanan gantikan -1 dekat sini. So 2 darab 1 tambah 3 darab A darab -1. Okey, kemudian tolak tambah B. Yes, so kita dapat ni. Selesaikan, dapatlah persamaan yang pertama. Okey tak ni? Ini saya guna nilai pada X sama dengan -1. Limit kiri sama dengan limit kanan. Okey tak untuk ini? Okey, sir. Okey, sir. Okay. Ini yang pertama. Yang kedua, kita ambil nilai pada titik yang kedua. X sama dengan 1. Sama juga, selalunya kita, tak payah buat macam ni, kita buat terus. Kita terus ke sini. Maksudnya saya tulis balik, ini limit x approaches 1 from the left, kita pilih function less than 1. Maka ambil 2x kuasa 2 tambah 3ax tambah b. Sama dengan limit x approaches 1 from the right, refer pada more than 1. 4. Maka nilai yang ni bila kita dah ada function, masukkan nilai x sama dengan 1. So kita akan dapat 2 tambah 3a tambah b. Ni. Kemudian sebelah kanan 4. Masalahnya mana ada x kat sini? Bila tak ada, kekal jawapan dia 4. Memudahkan, nanti kita akan dapat persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua. Jadi selesaikanlah persamaan pertama dengan persamaan yang kedua. Nanti jawapan akhir dia adalah A 3/4, B sama dengan -1/4. Okey, soalan yang pertama. Okay, kita diberi function fx sama dengan ada dua function ni. Kemudian determine the continuity of f at the point x equals to 3/2. Okey, kita akan ikut. Sekarang ni bila kita nak determine ataupun kita nak show, kita kena gunakan 3 syarat tadi. Bermula daripada syarat yang pertama. Okay, syarat yang pertama, soalan nak bincang apa? Pada x sama dengan 3/2, maka kita nilaikan f 3/2. Bila kita guna function f 3/2, maka cari yang ada sama dengan ni.
Jangan salah pilih. Kalau saya pilih ini tak ada sama dengan. Maka 3/2 mesti pilih function ni. 4 darab X. So 4 darab X. Okay, so kita dapat 6. Nampak je nombor, maka istilah dia adalah define. Okay, nampak je nombor, define. Okay, kemudian yang kedua. Yang kedua ni kita nak tengok limit kiri kanan. Kita tengok limit X approaches 3/2 from the left. Okay, kalau katakan kurang daripada 3/2, less than 3/2, maka pilih function yang ni. 9 tolak 4x kuasa 2 bahagi dengan 2x tolak 3. Ini kalau kita ganti terus, 9, kita akan dapat 0/0. So ingat balik kita belajar tadi, kalau 0/0, kita mesti buat factorize or multiply by conjugate. Untuk soalan ni lebih sesuai guna factorize. So kita akan ambil limit X approaches 3/2 from the left. Kita kalau factorize, ini kita boleh ubah. Okay. Ini saya boleh buat kat sini. Ini sebenarnya saya boleh ubah kepada 3 kuasa 2 tolak 2x kuasa 2. Sama kan? Ni, 2x tolak 3. Maka yang ni kita boleh tulis 3 tambah 2x 1. Maksudnya saya boleh tulis 3 tambah 2x, kemudian kita boleh tulis 3 tolak 2x per dengan 2x tolak 3. 2x tolak 3. Jadi kita boleh cancel. Yang ini sebenarnya hampir sama ni. Cuma dia berbeza dari segi tandaan dia. Kalau sini positif, ini negatif. Kalau sini negatif, dia positif. Maksudnya dia sebenarnya hampir sama. So kita boleh cancel tapi ada negatif 1. Okey, jadi untuk function ni, kalau kita teruskan pengiraan, ini sama dengan limit X approaches 3/2 from the left. Okey, sekarang ini negatif 3 tambah 2x. Okey, bila kita dah berjaya cancel atas bawah, masukkan nilai 3/2, 3/2, so dapatlah negatif 6. Ini yang kiri, kita ambil kanan pula, limit X approaches 3/2 from the right. Okey, kalau kanan greater than 3/2. Greater than 3/2. Pilih function yang kedua. So kita ambil 4x. Dan pilih gantikan nilai 3/2. Ini sama dengan 6. Okey, jadi kita nampak. Sebenarnya syarat yang kedua ni kita nak cari limit X approaches. Tu ni berapa? Fx. Disebabkan kiri tak sama dengan kanan, tak sama, not equal, maka kita boleh namakan syarat yang kedua ni adalah does not exist. Maka syarat yang kedua tak lepas. Bila tak lepas, tak payah teruskan syarat yang ketiga. Terus kita buat kesimpulan, therefore fx discontinuous. Continuous at, bagi tahu di mana? Di 3/2. Not continuous ataupun discontinuous. Boleh, mana-mana boleh. Okey, dia bagi tahu. Find the values of P and Q if fx is continuous. Dia dah bagi tahu dah continuous. Maka kita tak payah show. Jadi ingat kita kalau nak show kita ada 3 syarat. Yang pertama, syarat yang kedua, syarat yang ketiga. Tapi kalau nak dapatkan constant, kita biasanya gunakan syarat yang ketiga. Iaitu syarat yang kedua, limit X approaches. Tengoklah mana satu nilai. Kiri mesti samakan dengan limit sebarang nilai kanan. Kita guna syarat yang kedua. Okay? Tak payah guna 1, 2, 3. Pilih 1. Okey, kita tengok nilai sempadan dia. Nilai sempadan dia adalah yang ada negatif 1, kemudian kita ada sempadan 2. Jadi kita hanya fokuskan kepada 2 sempadan ni je. Jadi kalau kita refer pada sempadan yang pertama,
Kita ambil limit x approaches negative 1 from the left. Kita rujuk kepada less than negative 1. Less than negative 1. Maka mesti pilih function yang pertama. So ingat, kuasa negatif ni dia merujuk kepada nak pilih function yang mana satu. Itu tujuan yang ada kuasa tu. Okay. Kemudian sebelah kanan, limit x approaches negative 1 from the right. Maksudnya rujukan kita more than negative 1. More than negative 1. Ini adalah x kuasa 2 tambah px tambah q. Okey, selepas tu kita masukkan nilai negatif 1. So dapatlah 5. Ni negatif, so tambah p. Betul. Yang ini masukkan negatif 1. So 1 tolak p tambah q. Jadi permudahkanlah. Ni kita akan dapat 2p tolak q sama dengan negatif 4. Persamaan yang pertama. Okey, ini saya gunakan maklumat pada titik x sama dengan negatif 1. Okey, kemudian kita guna pada sempadan 2 ni. Pada sempadan 2, x sama dengan 2. So kita ambil limit x approaches 2 from the left. 2 kiri. 2 kiri, ambil less than 2. Less than 2. Ni function dia, x kuasa 2 tambah px. X kuasa 2 tambah px tambah q. Kemudian kita ambil limit x approaches 2 from the right. Maknanya rujukan kita adalah more than 2. Ambil function yang ketiga. X kuasa 2 tolak 4. Tolak 4 per x tolak 2. Okey. Lepas tu kita ganti nilai. Okey, kalau saya ganti nilai, ini akan dapat 4 tambah 2p tambah q. Ni kalau ganti nilai, dapat 0 over 0. So kena ubah sign dulu. Ini sebenarnya dia akan jadi x tolak 2, x tambah 2. Okay, so kita kena cancel. Maksudnya, untuk yang sebelah kanan ni, kita gunakan x tambah 2. Okay? So kita gunakan limit, saya tulis balik, limit x approaches 2 from the right. Function yang baru adalah x tambah 2. So kita akan teruskan 4 tambah 2p tambah q sama dengan, ganti dengan 2. So dapat 4. Ini adalah persamaan yang kedua. Ataupun saya selesaikan lagi ni. 2p tambah q sama dengan 0. Okey. Kemudian kita buatlah simultaneous equation. Pilihlah nak guna substitution method ataupun guna elimination method. Substitution ataupun elimination method. Saya lebih suka guna elimination method. Maksudnya equation 1, kalau kita tambah equation 1 tambah dengan equation 2, kita tambah secara tegak. So 2p tambah 2p, 4p. 4p. Kemudian kalau kita ambil negatif q tambah q, 0. Negatif 4 tambah 0, negatif 4. So dapatlah p sama dengan negatif 2. Negatif 2 ke negatif 1? Negatif 1. Ini adalah negatif 1. Selesai. Kemudian kita ada dua persamaan. Pilihlah mana nak ambil yang pertama ke nak ambil yang kedua. Kalau katakan saya ambil yang kedua lah. From equation 2. Gantikan P ni dengan negatif 1. So dapatlah tolak 2 tambah Q sama dengan 0. Q adalah 2, positif 2. Maka inilah kita punya jawapan. Saya nak tanya. Ya. Kan mula-mula tu kan kita kena define kan? Ya. Macam mana kita nak tahu define yang mana satu kita nak guna? Yang mana? Untuk soalan A tadi ya? Ni? Okey. Kalau yang ni determine the continuity, okey. Kalau kita nak determine the continuity, kita mulakan dengan syarat yang pertama. Bila kita guna F, cari yang ada sama dengan. Bila kita guna F, cari yang ada sama dengan.
Jadi tak bolehlah kita pilih function yang pertama. Sebab walaupun dia ada 3/2, tetapi tak ada sama dengan, maka function ni tak boleh ambil, reject. Okay? Kalau guna yang pertama, maksudnya pilih yang ada sama dengan. Yang ada sama dengan. Kemudian yang define ni, maksud dia kalau kita nampak nombor jawapan dia, define je tu. Kalau undefined, macam kalau kita kira dapat square root of negative, mana ada jawapan? Ataupun bila kita kira dapat 5/0, mana ada jawapan? Okay? Kalau yang tak ada jawapan, itu dipanggil undefined. Kalau untuk function, kita boleh panggil dia define ataupun undefined. Kalau kita bincang limit, kita boleh panggil dia exist ataupun does not exist. So, kena faham. Okay? Jadi kalau bincang limit, jangan gunakan istilah undefined kalau tak ada jawapan. Kita gunakan does not exist. Okey, kemudian kalau kita bincang limit, kita tak guna equal. Kita tak guna simbol equal. Kalau limit, tengok, kalau kita bincang kiri, maka rujukan kita adalah less than. Kita bukan tengok tanda equal ataupun tidak. Kalau bincang kiri, rujukan kita mesti less than. Kalau kita bincang kanan, rujukan kita adalah more than. More than, ni more than. More than 3/2. Okay, so berbeza kalau kita guna F dengan guna limit, tak sama. F, kita mesti guna sama dengan. Kalau limit, lebih kecil ke lebih besar? Ingat kita punya soalan continuous ni, dia ada dua bentuk. Yang pertama show. Bila show kena buat 1, 2, 3. 3 kena tunjuk. Kecuali kalau tengah-tengah jalan ni kita tak berjaya, maka tak payah teruskan yang ketiga. Kemudian soalan yang kedua, untuk continuity ni, soalan yang kedua dia bagi tahu daripada awal. Fx is continuous. Dah bagi tahu awal. So tak payahlah kita tunjukkan 1, 2, 3. Tak payah. Nak cari constant, biasanya kita akan pilih syarat yang kedua. Limit kiri sama dengan limit kanan. Kadang kita akan jumpa. Okay, katakan saya ada given fx equals to 2x plus 3, 4x not equals to 2. Contoh contoh. Satu lagi 5. Okey, ni sama dengan 2. Okey, soalan yang sama kita nak determine determine the continuity of f at x equals to 2. Contoh contoh. Kadang-kadang kita jumpa dia punya syarat dia not equal dengan equal je. Yang tadi, yang biasa kita guna ada syarat less than, ada syarat more than. Jadi bagaimana cara kita nak tunjukkan. Jadi kita akan buat macam biasa. Yang pertama, step yang pertama kita mesti ambil F2. Agak-agak F2 ni apa jawapan dia? Apa jawapan dia? F2? 5. 5 sebab kita refer pada sama dengan. Ingat ni bila kita guna F maksudnya rujuk pada sama dengan. Maka jawapan dia 5, maka syarat dia define. Nampak je nombor, define. Maka syarat yang pertama lepas. Kita tengok syarat yang kedua. Tetapi syarat yang kedua ni sepatutnya kita akan bincang limit 2 kiri dengan 2 kanan. Kan? Sepatutnya kita tengok limit 2 kiri dengan limit 2 kanan. Biasanya kita akan refer kalau kiri less than 2, 1. Kalau kanan greater than 2. Masalahnya kalau 2 kiri untuk kes ni, kita nak pilih mana? Atas ke bawah? Atas ke bawah? Nak pilih Atas. mana? Atas. Betul. Sebenarnya kalau kita nak gambarkan dalam bentuk number line, kita ada 2. Ada 2 Pada ketika X sama dengan 2, nilai dia 5. Ni nilai dia 5. Nilai dia 5. Kemudian selain daripada tu, ni nilai dia 5. Selain daripada tu, dia menggunakan function 2x. Dia menggunakan function 2x tambah 3. Ini pun sekali. Kan? Jadi kalau untuk yang ni, 2 kiri,
kalau kita ikut Raja ni, 2 kiri, habislah function ni. So 2x, 2 kiri 2 kiri. So ambillah 2x tambah 3. Yang ini pun sama. Kalau tak faham tengok ini. Okey, kita tak akan ambil 5. Sebab limit ni dia hanya bincang less than 2 dengan greater than 2. Dia termasuk dalam syarat ni. So rujuk ni. Maka jawapan dia adalah 5. Ni statement ke 7 ni? So nilai yang ni 5. 5 ke? 4 tambah 3, 7 7. Ini 7. Yang ini pun 7. 7. Okay. Maka syarat yang kedua, sebenarnya kita cari limit x approaches to fx equals to 7. Okay. Maka syarat yang kedua ni lepas lah. Sebab dia nak bagi tahu exist dia. Maka terpaksa terus dengan syarat ketiga. Syarat yang ketiga kita nak tengok adakah F2 ni sama dengan limit x approaches to fx. Sama ke tak sama? Tak sama. Not equal. Maka kesimpulan therefore fx is discontinuous. Continuous. Kena bagi tahu dia di mana? At point x equals to 2. Betul. So nanti dalam soalan nanti dia ada antaranya bentuk yang ni lah. Dia punya range dia tak bagi tahu less than, greater than. Dia gunakan equal dengan not equal. So kena bersedia juga dengan soalan-soalan yang macam ni.